Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada tuan-tuan imam, apabila tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama dalam majlis-majlis ilmu ini. Dan hari ini kita sambung kitab bincang kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babun fil amri bil muhafazah ala sunnah wa adabiha. Bab pada menyatakan perintah untuk memelihara sunnah dan adab-adabnya. Melihara sunnah dan adab-adabnya. Baik, kita sampai hadis yang ke-9 bab ini. Betul? Tuan-tuan ada tanda? Hadis 9. Ya? 9 ya. Muka surat 270 kalau kita ini. Baik, hadis yang ke-9. Anhu, bila kata anhu, daripadanya. Daripada siapa? Iaitu sebelum daripada hadis 9 ini, hadis yang ke-8 diriwayatkan daripada Jabir. Mana hadis ini juga yang ke-9 daripada Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Wa fi riwayatin lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amih. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adhan falyakulha wa la yad'ha lisyaitan. Hadis yang ke-9 ini dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh menjilat jari-jari, bukan tangan. Dia terjemah itu tangan. Oh, jilat tangan macam gini. Jilat tangan dah lain. Jilat jari lain macam makan. Suruhan tangan. Jilat jari dan piring. Ya, Rasulullah SAW menyuruh menjilat jari dan piring. Beliau juga bersabda, sesungguhnya engkau semua tidak tahu di tempat manakah yang ada berkatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi selama ni kita beramal, tak tahulah tuan-tuan beramal atau tidak. Jilat jari itu tak tahu, ataupun tak pernah baca pun hadisnya. Tetapi orang kata bahawa sunnah makan jilat jari. Sunnah kan? Makan jilat jari. Bukan kerana sedap. Sedap sehingga menjilat jari. Makan KFC sedap kan? Elan dia tu. Sehingga menjilat jari. Bukan sebab sedap. Tak sedap tak jilat. Kenapa jilat? Oh, sedap. Kalau tak sedap tak jilat. Tapi perbuatan ini adalah kerana sunnah. Nabi SAW suruh jilat jari-jari itu dan piring juga. Tapi macam mana caranya? Caranya macam mana? Bila jilat jari itu janganlah sampai. Sebab itu bila makan dengan jari, jangan sampai tapak tangan semua. Ada orang dengan tapak tangan habis kan. Dia kepal nasi.
dan nasi kat tapak tangan. Yang mana berkat ada lagi kat tapak tangan pun ada. Jilat tapak tangan pula. Tak senonoh itu. Jadi makan. Jari tu jilat. Tapi yang eloknya nak jilat jari pun tutup. Dari sebelah itu tutup. Jadi orang tak nampak. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa tu, setakat ujung-ujung jari tu, itu tidak apa. Kalau yang piring pula, macam mana jilat piring? Angkat, jilat. Itu dengan jari gunakan. Jari itu membersihkan piring. Jari itu membersihkan piring. Dan kemudian jilatnya adalah jari. Nanti kalau tuan-tuan ambil piring tu, jilat piring tu. Jadi kenapa pula dah malam ni lain macam nampak, esok lain macam nampak, dah menjilat piring pula. Dia kata belajar hadis. Jadi kita belajarnya, maknanya jangan tinggalkan apa yang ada di dalam piring, melainkan tulang, kulit, sisik ikan, tinggallah. Yang lain itu makan. Kerana katanya, Nabi kata, bila kita makan dekat tangan kita ada tinggal-tinggal, kerana sungguhnya engkau semua tak tahu di manakah yang ada barakahnya. Dan disebutkan dalam kitab ini kitab syarah kepada Riyadhus Salihin, Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin lil Allama Al-Mufassir Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Wafat pada tahun 1057 Hijrah. Dia kata apa? Tentang menjilat ini, tentang jilat jari ini. Dia kata sama ada yang menjilat itu dirinya sendiri ataupun orang lain pun boleh juga jilat. Kita makan-makan orang lain jilatkan. Boleh. Jangan dulu kat imam lah. Orang siapa? Orang yang tak geli dengan kita. Kita makan orang tak geli dengan kita. Contohnya dia kata min zaujatin. Zaujah kita, isteri kita. Kan biasa suap, makan suap. Kita suap isteri suap suami. Jadi bolehlah jilat juga. Ataupun jariah, hamba sahaya. Ataupun anak waladin, anak pun bagi anak jilat jari tu. Anak. Tapi tak sebutlah anak suruh bapak jilat. Jadi keadaan itu. Waman fi ma'nahu katilmid. Ataupun boleh juga seorang anak murid yang hendakkan ya'taqidu barakatahu, yang nakkan keberkatan daripada gurunya, wa yadu at-tabarruk bihi, nakkan keberkatan. Gitu. Ambil gurunya, ambil tangan. Habis dia makan tu, cepat-cepat dia ambil tangan dia. Jilat. Tak payahlah buat kerja macam tu. Walaupun disebut di sini. Jadi maknanya, tuan-tuan, kalau lepas ni janganlah paksa pula. Suami-suami paksa pula isteri nak ambil jilat. Bukan tadi baru belajar. Minggu depan dah tak datang dah. Ini ilmu mana pula? Habis dia paksa. Jilat. Tak jilat lempang. Yang buat macam tu. Jadi boleh macam tu. Apa yang dimasukkan dengan berkat? Al-barakah. Ma yahsulu bihi tadhiyah, apa yang hasil daripada makan. Bila kita makan, ya? Saya salah muka surat ya? Dua 254 jauh benar. Lah. Oh bukan, belum sampai lagi bab itu ya? Tadi senyap aja. Tak apa. Kita habiskan dulu bab tu. Pasal kat sini ada tanda, entah tanda apa pun saya tak pasti. Saya ada tanda lipat. Jadi kita teruskan. Okey, maknanya belum masuk lagi bab itu. Patutlah muka tercengang sana, cengang sini. Tak apalah. Tapi jumpa tak yang hadis yang saya baca tu? Jumpa. Hadis 9.
Muka surat 270 jumpa. Baik ya. Apa maksudkan dengan barakah itu? Kita ambilkan yang satu ya hadis ni. Barakah itu apa yang boleh dia kata sebutkan boleh menguatkan badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi barakah. Maknanya kalau makan itu kita makan badan jadi kuat untuk taat kepada perintah Allah, itu barakah. Kalau makan makin malas nak beribadat, sembahyang pun tak nak bangun, subuh tak nak bangun, itu tak barakah. Itu maknanya kalau suatu benda yang barakah itu benda yang akan mendatangkan kesihatan kita bila makan, dan kemudian menjadi kuat. Kuat untuk apa? Bukan kuat untuk angkat besi, bukan kuat untuk benda lain, tetapi kuat itu disebabkan semakin kuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lagi, Rasulullah SAW bersabda, jikalau suapan seseorang dari engkau semua itu jatuh, maka baiklah diambil kembali, kemudian hendaklah disingkirkan kotoran yang melekat di situ. Selanjutnya hendaklah memakannya dan janganlah itu dibiarkan, ditinggalkan untuk dimakan syaitan. Maknanya tengah suap terjatuh atau nak ambil jatuh, basuh. Kalau benda tu melekat, basuh. Kalau benda tu sakat itu, tiup. Jangan dibiarkan jatuh, biar. Kalau nasi itu jatuh, masukkan balik dalam pinggan. Nasi kita makan, ini kan nasi tergabung keliling pinggan jatuh. Keliling. Syok sangat makan kepala ikan, nasi jatuh sana. Yang kepala ikan sampai mata habis semua dia tu. Kepala kambing habis semua. Gigi-gigi dikesip. Nasi tergabung keliling. Dia suruh ambil. Jangan dibiarkan untuk dimakan syaitan. Jangan pula seorang itu mengusap tangannya dengan sapu tangan sehabis makan itu sehingga jari-jarinya dijilat dulu. Jangan ambil sapu tangan, ambil tisu lap semua. Jangan. Jilat dulu. Dah habis jilat, barulah. Dah habis jilat, kemudian barulah nak cuci, nak lap. Sebab seseorang itu tentulah tidak mengetahui di dalam makanan yang mana letaknya keberkatan. Dalam riwayat Imam Muslim pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mendatangi seorang di antara engkau semua di waktu ia melakukan segala sesuatu dari pekerjaannya. Syaitan bila tu nak buat apa juga dia akan datang, sampai-sampai syaitan itu pun mendatangi orang itu di waktu ia makan. Kita nak makan pun dia datang. Sebab tu kena baca bismillah. Makan, kalau tak baca bismillah, syaitan makan sama-sama, kenduri. Maka dari itu, jikalau suapan itu jatuh dari seorang di antara engkau semua, maka hendaklah menyingkirkan kotoran-kotoran yang melekat di situ, kemudian makanlah dan jangan dibiarkan untuk dimakan oleh syaitan. Jadi kita kadang jatuh tak bagi kutip. Kutip ambil. Sebab tu makan itu di alas, tempat bersih. Jadi kalau meja tu bersih tak ada masalah. Jatuh atas meja, ambil balik. Kalau dah makannya tempat kotor, jatuh, kita pun tak nak. Baik ya? Kita habis hadis yang itu, kembali ke pangkal jalan. Tadi dengar je. Ada tanda sini rupanya. Baik, muka surat 254. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi al-Katib ahadi kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallahi ma taqul qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'a ain fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsiran qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu wallahi inna lanalqa mithla hadha fantalaqtu
ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhak? Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'al aini fa idza kharajna min indik afasna al azwaja wal aulad wad dai'ati nasina katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa alaihi indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan was sa'ah thalatha marrat rawahu Muslim. Ini dalam bab bersederhana. Ya, bersederhana, berlaku bersederhana dalam beribadat. Bila baca ni kita tahu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Hanzalah. Hanzalah ibni Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katib. Salah seorang daripada disebut Kutabi Rasulullah SAW. Salah seorang daripada juru tulis Rasulullah SAW. Mana Rasulullah SAW ni bukan koman-koman. Siap ada juru tulis. Tengok. Juru tulis ada. Bila Nabi tengok, wahai Hanzalah tulis. Salah seorang. Mana ramai. Mana kalau hari ni dalam pemerintahan ada dia punya kerani-kerani dia, tukang tulis apa semua. Tulis, hantarkan surat ini kepada siapa. Hantar. Jadi itu keadaannya. Bukanlah kita bayangkan Rasulullah zaman tu macam mana. Sampai ni janggut pun tak ada orang nak terima apa. Tak. Tukang gunting ada, tukang gunting Nabi. Cuma kalau yang lain jahit baju, Nabi jahit sendiri. Yang boleh buat sendiri buat sendiri. Tapi kalau tukang gunting, akan gunting sendiri. Jadi ada tukang gunting apa semua. Nabi begitu. Tapi dalam pentadbirannya ada juru tulis pun ada. Salah seorang daripada juru tulis adalah Hanzalah. Dia kata apa? Abu Bakar bertemu denganku, iaitu bertemu dengan Hanzalah, lalu ia berkata, bagaimanakah keadaanmu hai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik. Hanzalah ni dia kata aku takut pada diri aku sendiri kalau sampai-sampai aku menjadi seorang munafik. Munafik ini apa? Orang yang berpura-pura. Munafik ini ada dua. Satu munafik dipanggil munafik nafaqah i'tiqadi. I'tiqad munafik. Maknanya dalam hati pura-pura Islam. Pura-pura Islam dalam hati, pura-pura beriman sedangkan dia tidak beriman. Ini i'tiqad. Orang ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Bukan setakat dalam neraka, tetapi fi asfalid darki minan nar. Di bawah neraka yang paling bawah kali orang munafik kerana pura-pura. Zaman Makkah, ketika di Makkah 13 tahun, Nabi dengan para sahabat tak ada orang munafik. Mana ada orang munafik? Para sahabat yang benar-benar nak masuk Islam sanggup diseksa. Bilal, Ammar bin Yasir, keluarga dia sanggup diseksa. Yasir mati, kan? Sumayyah mati, sanggup. Kemudian Mus'ab dan lain-lain sanggup berjuang, sanggup korban apa yang mereka ada. Tak ada orang munafik. Kenapa? Tak ada orang munafik zaman di Makkah. Tiba Madinah ada munafik. Agak-agaknya kenapa? Agak-agak pula. Agak yang betul kenapa? Agak juga tapi betul. Yang betul. 13 tahun tak ada orang munafik kat Makkah. Orang yang pura-pura begini. Tadi yang pertama munafik i'tiqadi. I'tiqad dia. Maknanya dari segi keyakinan dia memang dia tak beriman. Dalam hati tak beriman pun. Cuma dia cakap saya orang yang beriman. Yang kedua, nifak. Nifak apa? Nifak pada perbuatan fi'li. Perbuatan dia munafik. Contoh, pura-pura nak sembahyang. Dia beriman, tapi oleh kerana dia malas, pura-pura sembahyang. Duduk rumah mentua, sembahyang dah. Yalah, dia pun keluar, ambil sembahyang. Bagus nantu aku. Masuk bilik, Allahu Akbar. Tak kata lupanya. Terbaring. Nifak juga. Munafik itu
fi'li, perbuatan dia. Puasa ini, puasa. Tapi puasa yang yuk. Pagi-pagi buka periuk. Time buka, dia buka juga. Orang tak tahu. Yang ini, dia tidak jatuh kafir. Tidak masuk neraka. Dia bukan tidak masuk neraka. Dia masuk neraka kerana perbuatan itu buatan dosa besar. Buatan dosa besar. Sekiranya tak bertaubat, maka dia akan masuk neraka. Tetapi oleh kerana dia orang mukmin, dia akan dimasukkan dulu juga ke dalam syurga setelah habis siksa beribu tahun lamanya. Itu ya, jadi dua. Tapi munafik kita nak cerita yang berat ini ada munafik yang pertama, etikad dia. Dia tak beriman tapi pura-pura beriman. Zaman kat Mekah tak ada orang munafik kerana apa? Zaman itu Islam lemah. Orang diseksa sampai apa? Terpaksa hijrah. Berhijrah tinggalkan Mekah pergi Madinah. Mana yang ada bersama-sama dengan Rasulullah orang-orang yang ikhlas beriman pada Allah SWT. Tapi bila sampai Madinah berlaku orang-orang Aus dan Khazraj ramai yang masuk Islam, ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam, antaranya Abdullah bin Salam. Tapi yang lain-lain ramai juga lagi yang tidak beriman, tak masuk Islam. Tapi setelah Islam menang dalam peperangan Badar Kubra, maka mereka rasa tergugat. Antaranya siapa? Antaranya Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Ini bapa munafik. Abdullah ibni Ubay ibni Salul ini daripada keturunan Khazraj, kan ada dua kaum yang besar kat sana, Aus dan Khazraj. Orang Yahudi ada tiga kaum. Suku Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Nadir, Qainuqa, Quraizah. Tak payah hafal lah, tak apa. Kalau hafal pun tak mengapa, kalau tak hafal pun tak mengapa. Quran pun banyak lagi tak hafal kan. Jadi tiga ni. Apa yang pengetahuan? Tiga suku kaum Yahudi ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia daripada Khazraj, tetapi dia adalah antara pembesar mereka. Sebelum daripada Nabi berhijrah ke sana, sebelum mereka dapat Islam, pernah Abdullah bin Ubay bin Salul ini nak dijadikan raja oleh mereka. Nak diangkat menjadi pembesar, menjadi raja, mengetuai Aus dan Khazraj. Tetapi tak dia melalui Nabi sampai ke sana, Islam tersebar, maka terpinggirlah Abdullah bin Ubay. Jadi bila selepas daripada peperangan Badar itu, maka mereka rasa itu gugat. Dulu tak nampak apalah sangat Muhammad bersama sahabat-sahabat ni. Macam tuan-tuan hari ni. Kalau tuan-tuan datang surau ni, datang jalan kaki, mana ada orang pandang? Tak ada orang tanya kita. Yang kaki? Ada. Naik motor kapcai, orang pun tak beri tanya. Tapi tiba-tiba tuan naik apa? BMW 7 Series. Datang sini. Menempel orang. Kereta baru. Nak rasa-rasa duduk boleh? Rasa duduk. Naik helikopter parking kat situ. Nempel orang semua. Pasal lain. Nampak ada lainnya. Ada sesuatu. Nampak hebat orang menempel. Semua dapat orang menempel. Tiba-tiba dulu nampak biasa je. Tiba-tiba hari kemahkotaan Sultan Johor dapat datuk. Semua orang menempel. Boleh saya dapat tanda tangan? Nak tanda tangan. Tanda tangan apa tak tahulah. Semua orang menempel. Macam itulah. Orang rasa ada sesuatu. Maka ketika itulah yang nak masuk Islam dengan ikhlas, dia masuk Islam dengan ikhlas. Tetapi ada yang demi keselamatan. Kiri pun kita makan, kanan pun kita makan. Macam itu. Muncul munafik. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Itu nak cerita munafik itu. Pura-pura dalam hati mereka tidak beriman. Itu kan cerita dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah selepas cerita tentang sifat orang mukmin, cerita tentang sifat orang kafir, kemudian cerita tentang sifat orang munafik. Ayat 8 sampai ayat 22. Itu orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Kalau nak cerita yang tu nanti dia di kelas tafsir pula. Baik. Anzalah ni dia kata, aku takut pada diriku sendiri sampai kalau sampai aku menjadi seorang munafik. Ini sifat sahabat. Dia takut diri dia menjadi munafik. Kita hari ini tak takut diri menjadi munafik. Kita duduk sibuk kata orang ni munafik. Ni munafik ni. Tengok beza sungguh kita dengan para sahabat. Kita duduk nuding jari. Ni orang munafik ni. Ni orang munafik, ni orang munafik. Itu kita. Maknanya jauh sangat kita. Usahkan Rasulullah, jauh sangat kita dengan sahabat Nabi.
Sahabat Nabi risau kalau mereka jadi munafik. Kita ini sudut sibuk orang. Ni munafik. Tak tahu adakah orang itu munafik atau kita pula yang munafik. Abu Bakar berkata lagi, subhanallah, bagai tanda kehairanan. Apakah yang kau ucapkan itu? Mana heran, kenapa Hanzalah ini boleh mengucapkan begitu? Bila disebutkan Hanzalah ini salah seorang jurutulis Nabi, dia seorang yang dipercayai oleh Nabi. Seorang yang sangat dipercayai oleh Nabi, baru dia jadi jurutulis Nabi. Tetapi dia pun merasakan diri dia munafik. Sampai Abu Bakar kata, subhanallah. Saya berkata, iaitu Hanzalah berkata, semula kita berada di sisi Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada kita perihal syurga dan neraka. Seolah-olah keduanya itu benar-benar dapat dilihat tampak di mata. Bila dia kata duduk dengan Rasulullah, cerita syurga neraka kita dengan sungguh. Seolah-olah kita nampak dah syurga depan kita, neraka depan kita. Mana rindu sungguh dekat syurga, takut sungguh dekat neraka. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Rasulullah SAW, kita masih juga bermain-main dengan isteri-isteri. Dengar tu. Dengan isi-isi sekali. Anak-anak dan ngurus bagi harta. Para sahabat gitu. Tuan-tuan tak perasan, tak apa. Untuk kehidupan kita di dunia ini, sehingga dengan demikian banyak yang kita lupakan tentang hal syurga dan neraka tadi. Jadi bila balik rumah nak ceritanya, bila dengan Rasulullah, takut sungguh dekat neraka, rindu sungguh dekat syurga, menangis-nangis sampai nak masuk syurga, menangis-nangis takut ke neraka. Balik rumah jumpa isteri-isteri, kalau kita jumpa isteri pun jumpa. Ini jumpa isteri-isteri lagi lupa. Jumpa isteri-isteri, jumpa anak, apa semua. Main dengan anak-anak, uruskan harta. Lupa dah. Yang tadi takutkan neraka, yang tadi rindukan syurga, lupa. Kerana apa? Seronok dengan perkara dunia. Maka itu dia kata tu. Dia kata, Hanzalah telah jadi munafik. Abu Bakar lalu berkata, demi Allah, sungguhnya kami sendiri pun pernah mengalami seperti yang kau alami itu. Abu Bakar pun sama juga. Kalau kita tu memanglah kita memang begitulah daripada kecil dulu kini selamanya. Tapi Abu Bakar pun pernah juga mengalami, dia kata. Selanjutnya saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai masuk tempat Rasulullah SAW, lalu saya berkata, dia pun pergi dengan Abu Bakar untuk mengadukan hal mereka. Dia kata apa? Hanzalah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik, ya Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bertanya, mengapa demikian? Saya menjawab, ya Rasulullah, kita semula ada di sisi Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kepada kita perihal neraka dan syurga, seolah-olah keduanya itu dapat dilihat oleh mata. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Tuhan, kita pun masih juga bermain-main dengan isteri-isteri, anak-anak, serta mengurus pula berbagai harta, sehingga kerana itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, jikalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku, dan juga senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, nescayalah malaikat-malaikat itu menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di hamparanmu sedang tidur, juga ketika ada jalanmu sedang berjalan-jalan. Maknanya kalau boleh kekal macam itu, kata Nabi, kekal macam mana ketika depan Nabi cerita tentang syurga, tentang neraka, boleh kekal macam itu dalam keadaan sentiasa takut, sentiasa menangis, dia kata hebat sungguhlah sampai malaikat itu akan jabat tangan dengan kita, dia kata. Akan jabat tangan denganmu semua. Dalam keadaan tidur pun malaikat jabat tangan, tengah berjalan pun malaikat jabat tangan. Tetapi hai Hanzalah, sa'ah was sa'ah, dia kata, sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat untuk melakukan peribadatan kepada Allah, dan sesaat lagi untuk menguruskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, mencari sandang, pangan dan lain-lain. Apa benda ni? Dia kata salah samarrat. Tak ada pun sandang pangan tu. Mana datang terjemahan ni? Dia habis kat situ je. Walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah salah samarrat. Akan tetapi ya Hanzalah, sesaat 3 kali Nabi ulang.
Sa'ah was sa'ah, sa'ah was sa'ah, sa'ah was sa'ah. Sesaat dan sesaat, sesaat dan saat, saat dan saat. Riwayat Muslim. Tak faham macam mana boleh datang sandang pangan ni. Dahlah sandang pangan pula tu. Kepingin tahulah juga. Okey. Baik, itu maksudnya. Maksudnya kita ada hak, dia kata saat untuk kita dengan Allah Subhanahu taala, saat untuk kita dan keluarga kita, kan, bersama anak isteri, saat juga untuk kita menguruskan harta, pekerjaan dan semuanya. Itu maksudnya. Jadi ambil ulang 3 kali, saat dan saat. Jadi maksudnya hadis ini kembali kepada tajuknya, bersederhana dalam beribadat. Tidaklah sampai kita asyik cerita tentang syurga neraka minyak kita duduk berzikir je. Tak keluar-keluar di masjid kerana takut ke Allah. Tak peduli, dah tak nak main dengan anak isteri, dah tak nak, dah tak pedulikan mereka. Bagaimana cerita yang lepas? Ingat cerita yang lepas tu siapa? Siapa tu? Cerita, ingat lagi? Ingat, alhamdulillah. Siapa dia? Abu Darda, betul. Di sana je saya dengar. Sini banyak makan kepala ikan. Kepala ikan juga. Baik, kepala ikan bilis ya, macam mana? Boleh faham hadis tu ya? Kita habiskan hadis yang seterusnya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana. Baik, kita tengok sekejap. Kadang hadis itu salah dia punya barisnya. Ya? Okey, betul ya? Dia sebutkan bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara an yaquma fi syamsi wa la yaqud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaqud wal yutimma saumahu rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, pada satu ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri, lalu beliau bertanya kepadanya tentang nama dan perlunya berdiri. Tengah khutbah tiba-tiba ada seorang berdiri. Tak pernah kita jumpa ni. Melainkan orang tu dia tak berdiri tu, dia akan keluar. Rupanya nak buang air ataupun nak wuduk balik, gitu keadaannya. Ini berdiri tengah khutbah, balik. Maka Nabi bertanya, siapa nama dia, kenapa dia berdiri? Orang-orang yang ini para sahabat semua berkata, dia adalah Abu Israil, bernazar hendak berdiri di terik matahari, tidak akan duduk-duduk dan tidak akan bernaung, tidak akan berbicara dan tetap akan puasa. Bernazar ni nak berdiri di terik matahari. Masjid Nabi dulu, kalau tengok masjid Nabi, dia dinding keliling, kotak itu dinding keliling, dan kemudian keliling aja ada dia punya atapnya daripada pelepah tamar, keliling. Tengah-tengah ni kosong. Kita tak ada yang kosong, penuh semua. Jadi gitu, bukan suruh tuan-tuan buat tengah kosong tu, taklah. Jadi tu. Jadi dia berdiri tengah panas. Dia berdiri. Namanya Abu Israil. Bernazar nak berdiri, tak akan duduk-duduk, tidak akan bernaung, maknanya tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, tak nak bercakap, dan tetap akan berpuasa. Nabi SAW lalu bersabda, perintahkan padanya supaya ia suka berbicara. Muruhu falyatakallam. Perintahkan padanya supaya dia bercakap, bernaung di bawah tuduhan, duduk, dan juga supaya meneruskan puasa. Wal yutimma saumahu, puasa. Tak payahlah berdiri kemudian dekat terik matahari. Jadi hadis ini riwayat Bukhari. Bersederhana dalam beribadat, jangan menyiksa diri sendiri. Sampai contoh nak baca Quran, memang berniat nak baca Quran,
Selagi mana tak nak tidur, nak baca Quran, lalas Quran baca dia. Dia photostat Quran tu. Scan Quran tu. Tapi muka surat sama, tahap gerak. Dah basah pula Quran tu. Jadi menyiksa. Jangan macam tu. Agak-agak dah baca dah melalut tu tidur. Lalu tidur. Wallahu alam. Itu hadisnya. Jadi kita faham. Simpulan daripada bab ini, dalam beribadah itu hendaklah bersederhana. Bukan maksud bermalas-malasan, bersederhana, jangan terlalu melampau. Sampai solat tak tidur-tidur, puasa sepanjang tahun, sampai tak pedulikan hak suami, hak isteri, hak anak-anak, ada hak jiran, asyik sibuk pergi ulang-alik masjid, tak perasan rupanya jiran kena stroke, tak bangun-bangun. Lepas tu sampai tak tahu jiran tu, orang cakap bila cerita tentang, entah lama tak nampak. Mana nak nampak orang tu duduk dalam kubur dah. Apa kita tak nampak. Mana sungguh-sungguh sangat beribadat. Lama tak nampak dah orang tu entah mana. Tak peduli. Jadi tu ada hak kita yang tangga dan sebagainya. Allahuakbar. Ada soalan? Yes. Seorang yang bernazar kemudian terlupa. Kalau terlupa, dia tak ingat-ingat, tak mengapalah kerana dia lupa. Tapi setelah dia ingat, tunaikanlah nazarnya. Tapi kalau nazar itu memang dia tak boleh buat, dia ada kafarahnya lah. Jadi itu. Antaranya sebutkan apa? Puasa 3 hari. Beri makan orang miskin, berapa orang Jadi itu. Ada nazar yang perlu dibuat, ada nazar yang tak perlu dibuat. Nazar itu kalau suatu benda yang melanggar daripada hukum Allah, tak perlu buat. Bernazar tidak akan kahwin selama-lamanya. Tak boleh nazar macam tu. Bernazar untuk bela kuku sampai jadi macam harimau. Tak boleh. Itu benda yang luar daripada fitrah. Tak akan potong rambut selama-lamanya. Tak ada benda-benda macam tu. Bukan-bukan. Maka nazar bukan-bukan tak boleh. Itu yang tak apa. Rambut Nabi itu, dalam kalau baca Syama'il Muhammadiyah, rambut Nabi ada disebutkan rambut Nabi paras bahu. Kadang-kadang melebihi sedikit daripada bahu, kadang-kadang atas daripada bahu. Makna itu adalah hadisnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menyebutkan bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengoklah tuan-tuan. Tak ada lah soalan. Itu je. Baik, kita sambung sikit. Kita sambung bab yang ke-15, muqaddimah dia bab. Muqaddimah bab ya. Bab fil muhafazah 'alal a'mal. Bab pada menjaga amalan-amalan. Tadi kita melangkah terus bab ke mana dah? Bab melihara sunnah. Orang tu senyap aja. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk untuk mengingat-ingat kepada Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka itu, yakni Al-Quran. Janganlah mereka itu berkeadaan yang serupa dengan orang-orang yang telah diberikan kitab-kitab pada masa dahulu sebelum mereka, tetapi mereka telah melalui masa yang panjang, kemudian menjadi keraslah hati mereka tersebut, yakni enggan menerima kebenaran. Baik, apa kaitan ayat ini dengan tajuk ini? Tajuk bab ini adalah memelihara muhafazah, memelihara amalan. Jadi ayat ini mengingatkan pada kita, dia sebutkan, bukankah telah datang, adakah belum datang lagi waktunya bagi orang yang beriman supaya hati itu khusyuk, mengingat-ingat Allah
dan kebenaran yang turun pada mereka, yakni Al-Quran. Jangan jadi macam orang dahulu, dia kata. Dia suruh hati kita ini tetap khusyuk, ingat Allah. Jadi langsung beramal itu. Jangan jadi orang yang dahulu. Orang dahulu apa? Dah diberikan kitab, tetapi dalam masa yang panjang itu kemudian hati keras, tak nak menerima kebenaran, tak jadi apa pun. Jadi kita terus beramal. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami, yakni Allah, iringkan di belakang mereka dengan beberapa rasul kami. Kami iringkan pula dengan Isa anak Maryam, serta kami berikan Injil kepadanya. Kami memberikan perasaan kasih sayang dalam hati para pengikutnya. Kerohbaniahan itu mereka ada-adakan saja. Kami tidak mewajibkan demikian itu atas mereka. Yang kami perintahkan tidak lain kecuali mencari keredaan Allah. Tetapi mereka tidak memelihara itu sebagaimana mestinya yang ditentukan. Keterangannya, kerohbaniahan itu apa dia? Hidup dalam kluster, dia kata. Hidup dalam kluster bagi para penganut atau pendeta-pendeta agama Nasrani. Ini bukan berasal daripada ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, dan itu hanyalah buatan kepala-kepala agama yang datang sepeninggalan beliau. Islam juga tidak membenarkan rohbaniyah. Rohbaniyah ni apa? Macam itulah. Macam disebutkan macam padri, macam sami, duduk dekat kuil. Jadi Islam bukan begitu. Islam tidak benarkan perkara seperti itu. Tak perlulah duduk begitu, kerana kita ni ada banyak tanggungjawab. Bukan menjadi pendeta-pendeta, bukan menjadi abid, duduk zikir je, tak buat apa-apa yang lain. Tapi ada banyak lagi peranan. Allah Ta'ala berfirman pula, wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin inkatha. Janganlah engkau semua itu seperti perempuan yang menguraikan benangnya menjadi lepas kembali setelah pintal kuat-kuat. Apa kaitan ayat ni? Maknanya setelah kita diberikan hidayah, setelah kita diberikan satu amalan itu, jangan lepaskan dia. Bagaimana seorang perempuan, dia kata dah ikat benangnya, dah pintal-pintal kuat-kuat, dia uraikan balik. Jadi tak terus, tidak menjaga amalan. Dah diberikan hidayah, dah berikan macam-macam, dah pandai dah sembahyang, kemudian tinggalkan. Dah belajar dah zikir-zikir yang tertentu, zikir pagi, zikir petang, dah belajar, dah hafal lah sungguh-sungguh, kemudian tinggalkan lama bertahun. Jadi jaga amalan, itu maksudnya. Juga Allah Ta'ala firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan, dan maksudnya kematian kepadamu. Maknanya jagalah amalan kita sehingga bila? Sehingga mati. Dah mati tak payah jaga lagi amalan. Itu je, sampai mati je. Dah mati sungguh-sungguh pula nak jaga amalan. Amalan selepas mati. Tak payah. Amalan ini untuk orang hidup je. Selepas mati kita diamalkan pula. Maknanya ada yang lain akan beramal. Malaikat datang. Orang yang baik maka adalah pelakuan baik di situ. Yang tidak baik maka datanglah pelakuan yang tidak baik. Jagalah amalan sepanjang hidup kita. Baik, hadis dalam bab ini kita ambil satu pada malam ini. Wa amal hadis faminha hadisu Aisyah. Dia kata apa? Hadis tentang ini hadis Aisyah, wa kana habbuddin ilahi mada wa masahibuhu alaihi wa qad sabaqa fi babi qablah. Adapun hadis-hadis merangkap bab itu di antaranya ialah hadisnya Aisyah. Apa hadisnya? Mengerjakan agama yang tercinta di sisi Allah ialah yang dikekalkan oleh orangnya, yakni tidak bosan-bosan melakukannya sekalipun sederhana. Hadis ni hadis dah sebut dalam bab yang sebelum ini. Disebutkan hadis nombor 142. Ahabbuddin, yang paling dicintai agama itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Mada wa ma sahibuhu alaihi, yang kekal dibuat oleh
orangnya. Maknanya yang maintain, yang istiqamah. Kita selalu sebutkan istiqamah beramal dengannya walaupun sedikit. Bukan nak banyak. Hari ni kita nak baca 5 juzuk Quran. Sungguh-sungguh. Mengantuk, lapar, tak apa. Yang penting nak habiskan 5 juzuk. Kemudian dah letih dah. Mulut pun rasa tebal dia kata. Tak pernah baca macam tu sekali. 5 tahun akan datang baru baca lagi. Kan tak senonoh tu. Jadi biar sikit 5 muka surat. Tapi tiap-tiap hari baca. Kalau 5 muka surat tak boleh tiap-tiap hari, 5 ayat tapi tiap-tiap hari. Gitu maksudnya. Bukan setelah 5 juzuk 5 tahun lagi baru baca. Jadi yang sebaik-baiknya adalah sikit. Contoh bangun qiyam. Dapat apa? Buat witir 3 rakaat. Kemudian solat tahajud 2 rakaat. Itu lebih baik daripada satu malam tak tidur-tidur, bayang aja. Kemudian 5 tahun lagi bayang lagi macam tu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Tak ada. 5 tahun lagi. Molek benar. Boleh cukup sampai sini? Itu yang kuatnya. InsyaAllah. Ada. Alhamdulillah. Macam mana? Perempuan seorang. Jadi makmum seorang. Ingatkan dia seorang-seorang nak niat jadi imam. Macam mana? Seorang saja dia seorang. Nak niat jadi imam. Jadi makmum. Macam ni? Orang perempuan. Datang. Kemudian seorang-seorang. Imam masjid lah. Macam ni lah. Macam ni. Dia datang sana. Baik. Yang tidak dibenarkan adalah berduaan. Seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Tak ada hubungan. Maka mereka berimam. Itu tak boleh. Seorang imam, seorang makmum. Maka itu mendatangkan fitnah. Memang tidak boleh. Tetapi dalam masjid memang ada imam, ada makmum yang lain semua ni. Dan dia di tempat dia yang tidak mendatangkan fitnah. Maka itu boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh macam mana? Datang, entah siapa dia. Haji jadi imam ya, saya makmum. Alah macam suami isteri pula. Tak boleh macam tu. Itu yang datangkan fitnah. Itu yang tak boleh. Ini perempuan ada tempat dia, orang lelaki pun tak kacau sana. Dia dengar suara dan dia dapat mengikuti perlakuan imam kat sini, boleh. Ya. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. InsyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.